Yanbaghi li talabatil ilm khususan ad-du'ah minhum an yufarriqu bainal mudarah wal mudahanah. Fal mudaratu matlubatun wa hiya muta'alliqatun bil lin fil muamalati. Dia kata apa yang keempat, hendaklah bagi penuntut ilmu itu, dan lebih khusus lagi pendakwah daripada kalangan mereka, untuk membezakan antara mudarah dengan mudahanah. Ni metode dakwah ni. Mudarah satu lagi mudahanah. Mudarah yang dituntut, mudarah ni yang dituntut, iaitu dia berkaitan dengan kelembutan dalam komunikasi. Lembut dalam komunikasi. Okey, toleran dalam komunikasi. Seperti mana ja'a fi lisanil Arab, telah datang dalam satu kitab Lisanul Arab karangan Ibn Manzur, dia kata mudaratun nasi mulayanatuhum wa husnu suhbatihim wa ihtimaluhum li alla yanfiru mink. Ni clear ni lah. Dengar apa? Maksud mudarah manusia ni, dia kata mulayanatuhum, berlembut-lembut dengan mereka, wa husnu suhbatihim, dan kawan dengan mereka dengan cara yang baik, dan meletakkan kebarang kalian atas tindakan-tindakan mereka. Maknanya letak prasangka-prasangka baik. Contoh, dia ni buat maksiat, dia ni buat bid'ah ni, contohnya bid'ah. Kita tak direct, kita nak menghukum dia, kita nak memulaukan dia, meninggalkan dia, tak. Tapi kita bermudarah dengan dia. Okey, kita pi bersifat lembut dengan dia, tegur dia baik-baik, tampilkan akhlak dengan sikap yang baik di hadapan dia, berkawan dengan dia lagi tak apa, dan meletakkan ke barangkali dia buat benda ni sebab dia tak tahu, barangkali dia buat benda ni sebab dia tak faham, barangkali dia buat benda ni sebab dia terpengaruh dengan sebahagian ustaz-ustaz ni, sebahagian yang ustaz-ustaz ni pun tak apa nak betul juga, sebahagian kecil mungkin, insya-Allah guna nama title dan ustaz saya, dia mungkin letakkan ke barang kalian. Benda ni sebab apa? Sebab dia akan menjadikan kita lebih tenang dan lapang dalam kita berdakwah. Kalau tak susah, kalau semua orang buat ni, semua ada letak prasangka buruk ni, cukup bahaya dan tak menyelesaikan masalah pun. Adapun dia kata wal mudahanah. Mudahanah ni tuan-tuan dan puan sekalian, juga toleran juga, toleransi juga, sama macam mudarah. Tapi mudahanah ni mazmumah, dia dicela. Mudarah tadi ni dia dituntut, mudahanah dicela. Wahya muta'alliqatun bid-din, dia berkaitan dengan agama, dia bukan berkaitan dengan kaedah komunikasi. Mudarah kaedah komunikasi yang lembut, toleran. Tapi mudahanah ni dia berkaitan dengan toleransi dalam agama. Toleransi dalam agama ni maknanya apa? Tak apalah, dalam kami buat apa yang agama kamu buat, dan kamu buat apa yang agama kami buat. Tak apa yang mereka buat tu, contoh perayaan-perayaan yang ada ritual. Tak apalah kita hadiri dia, sebab apa? Sebab kita berhubung baik dengan mereka. Apa masalah mereka pun nak cari Tuhan juga, kita pun nak cari Tuhan, cuma berbeza sikit ya. Ini mudahanah, sehingga mengenepikan ataupun sehingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama kita semata-mata nak menjaga kepercayaan mereka. Tak boleh. Mudarah tadi ni dia bukan, mudarah ni dia lebih kepada kaedah communicate. Kita tetap kata dia salah. Yang buat bid'ah tadi, bid'ah tu salah dia buat. Maksiat tu salah, memang salah. Tapi kaedah kita nak berurusan dengan dia. Mudahanah ni tak, dia akan kata tak apa, betul, benda tu betul, tak apa, boleh belaka, yang tu boleh buat, yang ni boleh buat. Mudarah tadi, yang kita buat tu sebenarnya salah, Syekh, cuma lembutkan bahasa kita. Itu mudarah. Salah, Syekh, mungkin kita kena tahu ni 1, 2, 3, tapi tak apa, Syekh, kita belajar sama-sama pelan-pelan. Ni kaedah mudarah dia lain. Mudahanah apa? Tak apa, Syekh, boleh, yang tu boleh, yang ni pun boleh, tak ada masalah. Mana boleh gitu? Tak boleh, tak boleh.
Hak yang pasal ni hadis palsu, kena abang hadis palsu. Cuba kaedah nak abang tu macam mana? Itu mudarah. Okey, mudahanah ni tak kira dia korbankan agama dia untuk dia capai kepentingan dia. Wadu law tudhinu fayudhinun. Surah Al-Qalam ayat 9. Hampa kamu semua, depa ni semua nak bertoleran, maka yang lain pun bertoleransi. Kamu toleransi, kami toleransi. Toleransi dalam erti kata bukan muamalah, kaedah menegur. Tak, dia sanggup korbankan agama dia untuk kepentingan tertentu. Itu yang tercela. Qala Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri kata di tafsir ayat ni dalam tafsir Baghawi, waddu law tasani'uhum fi dinik fayusani'uhum fi dinihim. Dia kata mana je, dia kata kalaulah boleh, dia kata harapan, dia kata apa yang mereka buat dalam agama, apa yang mereka lakukan dalam agama kamu, maka mereka lakukan juga dalam agama mereka. Maknanya boleh belaka. Mereka buat ritual, kita pun buat ritual yang sama. Contohlah kata yang macam kes hari tu ni, tapi dia tersilap lah, mudah-mudahan lah insya-Allah dia mengaku kata dia tersilap. Ada seorang YB yang di politik ni, dia pergi pakai baju Maharaja Cina mana tak tahu. Pergi raikan Hari Gongsi Facai. Okeylah. Nak soal nak sambut tu satu bab lah ulama bincang. Tapi sampai kita nak pergi pakai baju tu berapa pasal. Tapi dia beritahu dah dia tersilap, dia tak ni, tak apa. Saya bukan nak tuju kepada dia, tapi saya nak cerita. Kalau orang kata aku pakai ni apa masalah? Tak payah sampai nak pakai lagu tu. Takkan hang nak pergi kata kat dia selamat, moga-moga kamu semua ni selamat apa semua sekali. Fine lah, tak apalah. Ini sampai nak pergi pakai baju nak buat wah. Tak perlu pun. Contoh kita, orang sebahagian orang Islam kita, dia buka kedai makan kan. Bila mai time Christmas, dia nak pergi pakai topi Santa Claus apa semua sekali, nak bawa janggut apa semua, dia punya pelayan dalam kedai tu nak angkat pun pakai berjanggut Santa Claus dengan topi. Hang janggut hang tak taruh, lepas tu hang pergi bawa janggut Santa Claus. Salahnya tengok. Maknanya dia praktiskan agama lain. Santa Claus itu kepercayaan, kita percaya ke benda tu. Saya tak tahulah sejarah-sejarah dia, tapi dia satu kepercayaan. Jadi kita semata-mata bila kita tekan tanya apa siapa, dia kata kita raikan. Ni mudahanah. Ini bukan mudarah. Mudarah ni tak apa. Kalau macam contoh jemputan orang nak sambut Kristus, orang nak minta kita bagi ucapan. Mudarahnya adalah bagaimana? Cara kita nak cakap. Minta maaf, saya berpendirian sambutan ni ataupun mengucapkan ni, saya lebih cenderung kepada tak boleh. Cuma tak apalah tuan nak teruskan. Tapi kalau kita, woi abang, itu jadi cerita panjang. Tu kita tidak bermudarah pula. Dia bergantung kepada keperluan dan keadaan. So itu kaedah komunikasi. Kemudian dia kata di sini, fal mudari yalinu fil muamalati min ghairi an yatanazala an syai'in min dini. Orang yang bermudarah ni adalah orang yang lembut dalam dia punya lunakkan dalam komunikasi dia, tanpa dia menjatuhkan atau membelakangkan sikit pun daripada agama dia. Adapun mudahan ni, orang yang bermudahanah ni, yataqarrabu ilinnas bitarki syai' minad din. Dia cuba untuk mendekatkan manusia kepadanya dengan cara dia meninggalkan agama dia. Nak bagi orang dekat. Tapi sebenarnya dia telah mengorbankan agama dia sendiri. Kita kena teliti ni. Banyak benda yang kita nak buat. Banyak benda yang kita nak buat yang kita kena teliti. Kadang-kadang orang dia lihat dari sudut politik saja, tapi kita lihat dari sudut implikasi yang lebih besar, implikasi agama kita. Contoh bila kita dulu lama dah lah, dulu kita ada cerita kes apa? Kes sentuh anjing ya. Apa agama kita ajak? Agama kita ajak ihsan dengan haiwan. Itu prinsip. Anjing termasuk daripada haiwan, khinzir termasuk daripada haiwan. Bersikap ihsan adalah wajib pada semua haiwan. Dalam Islam tak pernah diajak pun nampak anjing sepak, nampak babi sepak, tak pernah ajak. Dalam Islam tak pernah ajak pun nampak anjing babi langgak kereta bagi mampus wang. Tak ada. Islam tak pernah ajak sedemikian.
Islam ajak sikap ihsan. Okey. Tiba-tiba kita tengok ada orang buat bela anjing. Orang kita bela anjing sana sini, dukung anjing sana sini, bawa anjing sana sini, orang Islam kita. Lepas tu kita pun sebagai orang yang Allah berikan sedikit ilmu kepada kita, Allah berikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan insya-Allah kita pun cakap berkata, inilah perkara yang bagus. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Islam kita tak dituntut menjadikan anjing itu sebagai haiwan peliharaan. Melainkan ada syarat-syarat dia. Nak suruh dia jadi penjaga, ataupun anjing pemburu, memburu, ataupun menjaga keselamatan ke, ataupun menjaga tanam-tanaman, jaga rumah ke dan sebagainya. Okey, itu fine. Tapi bukan haiwan peliharaan yang kita seronok bagi makan, bagi bulu kembang, bagi telinga panjang, kan, bagi syok apa semua ni. Dia bukan lagu tu. Jadi kita bimbang kadang-kadang sebahagian daripada orang agama, dia nak tarik dan dia nak dekatkan golongan-golongan yang agak liberal ini dengan agama, sampai dia gadaikan agama. Tak apa, tak ada masalah, anjing apa semua okey. Dia tak cerita disiplin-disiplin dalam berurusan dengan haiwan tersebut. Dia tak cerita dah. Nampak? So ini perkara-perkara yang kita kena hati-hati. Contoh lagi isu apa? Isu tangkap khalwat. Tangkap khalwat. Ada tak setuju. Tak apa, tak setuju dari sudut menggunakan hujah. Tak boleh kita pergi duk cari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, tak boleh. Nak pergi duk intip-intip orang. Memang Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia nampak ada lelaki dan perempuan dalam sebuah rumah, apa dia buat? Dia tinggalkan. Dia tak mau tergolong di kalangan firman Allah, jangan sama sekali kamu mengintip dan mengintai-ngintai kesalahan manusia. Okey, tak apa. Lepas tu dalam konteks negara kita pada hari ini, contohnya, ini benda-benda yang kita bimbang, takut-takut jadi mudahana. Kita nak cakap yang tu, tapi kita tak tengok ni realiti maksiat dalam negara kita. Maksiat di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tuan-tuan dan puan sekalian, adakah ia dilakukan secara terbuka? Sumbang mahram ke apa semua terbuka. Zina, penzinaan semua terbuka. Rata ceruk orang tahu dia ni dia. Tak. Dia tak ada benda tu zaman tu, tak ada. Benda tu tak dilaksanakan secara terbuka. Dia adalah isu dan permasalahan peribadi. Kita hari ni, contohlah katakan, contoh tuan-tuan, contoh. Kita jiran sebelah. Kita tahu kata jiran sebelah tu anak-anak dara yang mengaji universiti. Contoh kawasan kita ada universiti tu, anak dara semua duduk itu. Dan tiap-tiap malam kumpulan lelaki main situ. Pumpang muzik dalam pasang kuat apa semua. Tu adakah kita nak buat apa benda tu? Jawala tajassasu. So mana prinsip amar ma'ruf nahi munkar? Nahi munkar ni kita kena faham dia ada dua dia tau. Satu munkar yang kita nampak depan mata, yang kita tegur lala tu juga. Satu lagi munkar yang bagaimana? Saddun lizzari'ah, tutup ruang yang boleh bawa pada kemungkaran. So tu fungsi dia. Sebab tu bila kita nak komen dekat Jabatan Agama Islam, hampa ni tak perlu sampai nak pergi cek-cek orang semua ni. Bukan lagu tu cara dia. Perlu, tapi dia ada disiplin dia. Memang hukum asal dia tak perlu, tapi dia melihat kepada keadaan sekarang perlu. Tapi kalau nak teguk, cara hampa buat macam mana. Bukan nak apakan semua. Sebab apa? Sebab maksiat pada hari ini berleluasa. Sebab tu kita kadang-kadang kita heran juga kan, macam di sebelah Eropah sana ada orang dia puji. Ni kita bimbang ni takut mudahanah dalam agama. Puji di masyarakat di Eropah, disiplin mereka tinggi, masyarakat di barat apa semua, mereka bagus, mereka disiplin, bersih. Okay, fine. Maksiat rendah. Jumlah maksiat di sana rendah. Jumlah zina di sana rendah.
Bahkan di barat tu, orang 15 tahun minta maaf lah, kalau dia tak ada boyfriend lagi, dia tak bersama-sama dengan boyfriend dia kira satu hal yang memalukan dia. Tuan-tuan, saya pernah lah dapat peluang masa ayah saya dia ada pergi kursus Muslim College, kursus perbandingan agama di UK tahun 1992, 6 bulan. So saya kebetulan masa tu lepas UPSR pun ikut ayah pergi 6 bulan. Saya masuklah sekolah di sana. Di UK tapi tak pergi Oxford lah, saya di UK lah. Di UK di taman lah dia, tapi dekat dengan London lah, dekat Cancer Rise tempat tu, sekolah Queen's Park Community School. Sekolah tuan-tuan, 6 bulan sekolah. Tuan-tuan ni di sekolah ni, dia bukan di luar lah, di sekolah. Masa tu kita umur 12 tahun, kita tahu apa, tak tahu apa, kita kecil-kecil. Beli ayat Coca-Cola, saya minta maaf lah, saya sebut lah, minta maaf lah. Beli Coca-Cola, dia bagi sekali dengan kondom. Kita tekan Coca-Cola tu, tik keluar botol, dia ada sampul tepi tu kondom. Saya minta maaf, saya sebut. Tu cerita tahun 1992. Okey, tak apalah, fine. Depa disiplin bagus, depa bersih, depa beratok panjang bagus, depa tersusut negara depa. Okey, fine. Okey puji. Maksiat korang. Tuan-tuan, jadi nak cerita bagi, bila kita nak memuji sesuatu, imbangi pujian kita tu dengan realiti yang berlaku. Janganlah kita berlebihan sangat. Takut saya kita mudahana. Kita lupa benda apa yang lebih besar, kesalahan dan kesilapan dalam agama. Itu kena berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia sebagai teguran untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kemudian dia kata di sini, wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa arfaqahum bil ummah. Nabi SAW ni adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, dan paling lembut dia dengan umat dia. Wa hadha yumathilu janib ar-rifq wal lin min hadihi. Dan ini dia dapat dibuktikan melalui kelembutan dia. Ar-rifq ni lembut, al-lin juga satu kelembutan, yang mana ia adalah sebahagian daripada petunjuk yang Nabi SAW laksanakan dalam dakwah dia. Wa kana aqwan nas fi dinillah fala yatruku syai'an minhu li ahadin kainan man kan. Dan Nabi SAW ni merupakan manusia yang paling kuat berpegang dengan agama, dan dia tak tinggalkan sesuatu pun dalam gerakan dakwah dia dengan menggunakan instrumen yang disebutkan tadi. Wa hadha yumathilu janib quwwah at-tamassuk bid-din alladhi yatanafa ma'al mudahana. Dan ini juga menunjukkan dari perspektif kekuatan berpegang dengan agama, yang mana jelas agama ini dia akan menafikan prinsip-prinsip dan konsep mudahana dalam dakwah, iaitu meninggalkan agama untuk mendekatkan manusia dengan kita. Kita tak boleh meninggalkan agama, sama sekali tak boleh. Agama tetap ke depan. Nak dekatkan manusia dengan kita, dekatkan dengan agama. Bukan mengenepikan agama untuk mendekatkan manusia dengan kita. Sebab tu dia ada prinsip dia. Contoh orang politik ni. Ini pun satu muhasabah pada orang politik. Nak dapatkan undi, tak kira Syiah pun tak apa, kita masuk. Yang penting dia sokong kita semua, yang penting kita ni. Tak boleh. Jangan gadaikan agama kita. Syiah tetap Syiah. Tetap kita tolak Syiah. Tetap kita mengenepikan Syiah. Tetap kita membantah Syiah. Okey? Kemudian fa'ala talabatil ilm mura'atul farq bainal amrayn. Maka adalah menjadi satu kewajipan ke atas penuntut ilmu, iaitu dia kena teliti perbezaan antara dua perkara ni. Fa inna minan nas, ada daripada kalangan manusia, qad man qad yadhunnu anna mudaratan nas war rifqa bihim dha'fu fid din wat tamyiz. Sebahagian daripada kalangan manusia, ada juga kawan-kawan kita ni, okey, yang mana dia sangka mudarah, bila kita bermudarah dengan manusia, bersikap lembut dalam dakwah, toleransi dengan dia dalam dakwah, tanpa menggadaikan prinsip agama, dia kata ni hang lemah, hang tak kuat. Tamyiz, hang ni macam lalang mana, hang lembek. Kena balun, dia kata. Macam contoh bila ustaz mengajak ada anak murid dia, anak murid mau mengaji kan. Apa ustaz tak sentuh pun ni? Bab ni. Awak ustaz tak balun pun. Balun ni ada ni.
Tuan-tuan dan puan sekalian, ni sebahagian daripada orang. Ini dia punya harapan dan cita dia nak tengok orang lain kena balun. Okey, kalau tak balun tu dia kata tak kuat. Dia kata apa? Bainama yadhunnu fariqun akhar anna min ar-rifqi bin nas iqraruhum 'ala al-batil. Dan ada kumpulan lain pula dia kata menyangka bahawasanya bila kita berlembut dengan manusia bererti kita mengiktiraf kebatilan dia. Ini syubhat ni, syubhat halus sangat. Contoh saya katakan tadi, kita pun tak, jangan tuduh tuan-tuan dan puan sekalian, jangan tuduh bila orang duk kata di barat depa disiplin bagus, depa beratok bagus, depa susun kasut bagus, bererti kita nak kata orang yang kata tu dia ni kira memang barat habis tak, kita tak boleh kata macam tu. Kita tak ikrarkan kebatilan mereka, tak semestinya dia memaksudkan dia membenarkan semua kebatilan yang mereka buat. Tapi kita tegur dari sudut, bila hang puji mereka tu, hang kena ingat juga kebatilan ada dekat sana. Kita bimbang membentuk persepsi yang negatif daripada kalangan manusia, hang mengiktiraf kebatilan mereka. Itu kita kena al-hurub minal fitan, kita kena lari daripada terjebak dengan fitnah ni, tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan kita bimbang juga bila kita berlembut bertoleransi ni dengan orang, kata ahli bid'ah seorang. Contoh, orang ni duk balun sunnah, dia terjumpa dengan dia kan, berdepan kita, dia bukan nak cerkah kita, dia bukan nak kata hang ni sesat ni, hang ni salafi sesat ni apa semua ni. Dia kata lagu tu, tidak cerita lain jadi kan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak kata lagu tu, dia mak Syekh apa abang Syekh entah bagus ke, kita ambil gambar. So mudarah kita dengan dia, kita tak gadaikan apa-apa prinsip kita pun. Kita melayan dia sebagai seorang Muslim, memberikan ucapan salam kepada kita, kita menjawab salam dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak punya kesempatan untuk dakwah daripada ketika itu. So itu je lah. Bila orang ni kata yang ni kira kategori dia ahli bid'ah, itu pun keras terlebih pun masalah juga. Tuan-tuan, wasukut anil akhta, dan juga dituduh diamkan kesalahan dia, biar dia buat salah. Tuan-tuan, kita kena ingat nak dakwah orang ni dia perlu masa, perlu timing, perlu keadaan yang sesuai. Contoh kalau dia buat salah depan kita lah ni, kita nampak kesalahan dia, masa kita nak tegur dia tu, kita kena tengok banyak benda. Sekejap lagi akan dibahaskan. Nak kena tengok persekitaran dia, nak kena tengok keadaan dia, nak kena tengok teguran ni adakah bermanfaat untuk dia, apa kebaikan untuk dia dengan teguran ini, adakah dengan teguran ni kita kebarangkalian tinggi untuk dia berubah ataupun dia jadi lebih benci kepada kita. Semua tu kena tengok, timing kena tepat dan betul, bahasa kita nak gunakan bahasa yang bagaimana, semua tu kita kena tengok. Jadi jangan kita buat tuduhan orang bila dia tak tegur sekarang tu berarti dia tak tegur terus. Dia mungkin dia pilih masa yang sesuai, keadaan yang sesuai. Ini agama kita mengajar kita sampai ke tahap ini. Wakilal fariqain mukhti ta'ih anil haq. Kedua-dua pandangan yang seperti ini salah dan juga tersasar daripada kebenaran. Falyantabihi li hadzal amr. Maka kena intabih, kena perhatikan urusan perkara ini. Fa innahu mazlaq khatir la yu'sam minhu illa man wafaqahu Allahu wa hadah. Dia merupakan perkara yang sangat bahaya. Okey, yang mana tidaklah seorang pun terselamat melainkan orang yang Allah berikan petunjuk kepada dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi mudahanah dengan mudarah ni, misalkan lembut dalam komunikasi tanpa menggadaikan prinsip-prinsip agama. Tetap prinsip tapi kita lunakkan cara penyampaian dia. Adapun mudahanah, dia lembut bertujuan nak dekatkan manusia dengan dia sehingga menggadaikan prinsip-prinsip agama. Dua benda yang berbeza. Allah Allah.